Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sha Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sha Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah makanan min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka nyatalah bohong dan sesat orang yang berkata Harut dan Marut itu malaikat yang turun ke bumi mengajak ilmu sihir dan berzina dengan perempuan, maka diazab keduanya hingga hari kiamat. Maka inilah yang dicerita oleh Yahudi dan yang sebenarnya bukan begitu. Dan kata setengah ulama, Harut dan Marut itu manusia, maka dinamakan malaikat kerana salehnya. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, bela ihsan daripada dia semata. Masih kita ada tamu kumi dia, alhamdulillah. Dapat kita Islam, alhamdulillah. Allah Ta'ala mudahkan kita pula dengan Islam yang dikurnia, membolehkan kita taat, jauhkan daripada maksiat, alhamdulillah. Dia beri kita keinginan, kehalubaan, kesungguhan untuk nak belajar, alhamdulillah. Dia beri kita pula ada kesedaran, ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perasaankan dia. Dialah wujudkan kita, hidupkan kita, beri penglihatan, beri pendengaran dan menunaikan segala hajat dan keperluan kita, alhamdulillah. Dialah yang halubakan kita untuk ilmu, ilhamkan kita untuk mengaji. Dialah yang bukakan segala pintu hati, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan pada pagi ini, boleh hadir solat untuk berjemaah, boleh pula berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan, meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman, insyaAllah. Kita masih bicara bab malaikat. Prinsip malaikat maksum. Malaikat masih makhluk Allah. Wajib beriman malaikat pasal Allah yang cerita, Rasul yang khabar. Wajib kita beriman, maksudnya wajib kita menerima sungguh-sungguh benarnya malaikat ni adalah salah satu daripada makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, dan ada tugasan-tugasan sendiri. Antara makhluk yang antara sifat yang kita nak tengok dan nak sambut, nak perhati adalah bab maksumnya para malaikat. Malaikat ni tidak ada sama sekali buat dosa. Isyarat Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ni tak pernah derhaka mereka ni pada Allah Ta'ala sama sekali, dan sentiasa perbuat apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia. Itu dasar bicara kita. Jadi kalau faham malaikat ni maksum, dia tengok ada orang kata macam ni, dia kata apa? Dia kata tengok ada malaikat yang buat dosa. Inilah, ini pelik ni. Maka nyatalah bohong dan sesat, bodoh satu, bahkan keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Silap boleh jatuh kufur, naudzubillah.
Tak mana ni boleh jadi sesat ni? Orang yang kata Harut dan Marut itu adalah malaikat yang turun ke bumi mengajak ilmu sihir dan berzina dengan perempuan, maka diazab keduanya hingga hari kiamat. Tak mana yang sesat tu hak mana? Kalau tak biasa belajar, tak biasa jumpa, tak faham ayat dia tu kan. Dia nak cerita apa ni? Ada malaikat yang nama Harut, Marut. Dua malaikat. Memang ada ke nama Harut, Marut ni? Adalah. Memanglah tak ada dalam 10. Itu yang kena ngaji lama sikit tu. Kalau takkan mengaji 10 malaikat, tak dengar cerita Harut dan Marut ni. Bahkan kalau kita baca Quran, kita boleh perasan berjumpa perkataan Harut dan Marut ni. Kan? Kalau orang yang tak pernah mengaji sampai jumpa Quran, memang tak jumpa lah. Tak pernah baca Quran langsung, memang tak pernah jumpa lah. Kalau di sebelah saya, sekolah rendah lagi. Lama budak-budak lagi saya dah perasan ada ayat Quran sebut macam mana. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada gitu kan? Ada. Jumpa. Juzuk apa? Tak ingat. Juzuk itulah. Ada jumpa? Tak sampai ni. Jumpa dah. Kepala di atas sekali. Muka surat. Belah kiri atas. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Bawah sekali ayat akhir macam mana? Tak boleh jadi macam budak Indon. Atas apa buka surat, 3 surat belakang, ke surat belakang. Waktu ingat sungguh muka surat apa, muka surat apa. Macam kamera. Kepala otak kita pun boleh macam kamera kan. Tapi satu tak ada latihan. Demo boleh macam tu siapa? Latihan. Sebenarnya latih kan. Jadi satu kena latih benda-benda baik. Jangan sama sekali cuba-cuburi diri kita latih benda-benda yang tak baik. Benda tak baik ni jangan kata nak latih. Cuba pun jangan. Cuba pun jangan. Kalau tak pernah hisap rokok, jangan hisap rokok. Cuba pun jangan. Kalau tu dia benci terus, tengok pun tak nak. Tengok pun tak nak. Cuba pun jangan. Kata rokok daun tak apa, tak. Cuba pun jangan. Pasal apa tu? Dah mula terjebak, nak tinggal punya payah. Nak buat benda jahat ni, kadang-kadang bukan saja nak buat, terbuat aja benda jahat. Dia akan minat dan cinta dan kasih, jatuh hati benda jahat. Bahkan ketagih buat benda jahat. Benda baik, walaupun dah latih benda baik, tak jadi darah daging kita benda baik. Ini cabaran hidup. Sembahyang jemaah, keluar pondok, habis. Yang kata keluar pondok, duk pondok pun habis lah. Bangun subuh, boleh bangun awal, sehari dia tak bangun subuh. Macam mana? Lebau. Baca Quran. Sekali je tinggal baca Quran. Macam mana? Habis tak tinggal Quran, tinggal langsung. Ngapai. Satu hari tak ngapai hari tu. Macam mana? Malas dah nak ngapai. Jaga bab buruk ni. Jagalah sangat. Baik, satu, biasakan diri dengan buat baik. Biasakan diri duduk tempat baik. Biasakan apa? Kalau boleh cari environment yang baik. Environment yang baik akan membantu kita jadi baik. Environment yang buruk, dia akan bantu buruk. Memang macam tu lah. Saya ngaji Tok Guru pesan dalam bab macam ni. Itu apa? Kita ni kalau tak wangi, pergi duduk dekat orang jual minyak wangi je. Walaupun kita tak wangi, tapi kita boleh bawa wangi jadilah. Walaupun kita tak wangi. Tapi dengan sebab kita duduk tempat wangi, nanti kita bawa wangi. Walaupun kita tak pakai minyak wangi. Tapi wangi itu lekat je dah. Pasal duduk dekat orang penjual minyak wangi. Tapi kalau duduk kat dapur, tempat orang duk masak pula kayu api, walaupun kita tak masak, kita duduk kat dapur je, macam mana? Lalu tepi orang kata bawa asap lah kat hang.
Sama lah. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik walaupun kita tak baik. InsyaAllah jadi baik. Tapi kalau berkawan dengan orang jahat, sama walaupun kita duduk dekat dengan orang jahat yang tak kawan pun dengan orang jahat. Tapi kalau main polis tangkap, macam mana? Sekali yang kita jadi hukum jahat. Masuk surat khabar, sikitlah ayat-ayat macam tu kan. Jadi nak cerita apa ni? Kita baca Quran. Bila kita baca Quran ada jumpa perkataan Harut Marut. Oh. Jadi Harut Marut ni ada ke? Ada. Jadi atas ayat disebut tu, bohong dan sesatlah orang yang kata Harut dan Marut itu malaikat yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir dan berzina dengan perempuan, maka diazab keduanya hingga hari kiamat. Cuba cek sikit, mana yang ngarut tu mana? Hak bohong dan sesat tu hak mana? Harut dan Marut betul? Betul? Harut dan Marut tu malaikat, betul? Betul? Harut dan Marut tu malaikat turun ke bumi mengajar sihir, betul? Betul? Memang dia turun ke bumi mengajar sihir, betul? Berzina dengan perempuan, itu tak betul. Kenapa tak betul? Bukan jantan, bukan perempuan. Harut dengan Marut nak berzina ke mana? Nak zina mana? Bukan ada alat nak berzina. Boleh, faham? Satu kata sesat dan mengarut, bohong lah tu, bodoh lah tu. Mengajar sihir macam mana? Salah hak mengajar sihir. Kak kita mengajar sihir salah. Kak kita belajar sihir salah. Harut dan Marut mengajar sihir salah. Pasal nak cam elok-elok tu, apa yang salah tak salah tu. Malaikat Harut dan Marut mengajar sihir salah tak? Tak? Nampak tak salah, bukan berdosa ke mengajar sihir? Malaikat maksum, tu dia mengajar sihir, buat apa? Tak, bukan isu dia macam tu. Tak salah ke dia mengajar sihir? Nak cerita tu lah. Kata maksum, sihir haram tak? Haram, berdosa besar tu. Sihir ni. Antara sihir tu, jin, nauk sihir kan. Tak salah ke mengajar sihir? Isu dia mana? Nak tengok salah tak salah, siapa yang suruh mengajar sihir? Siapa yang suruh dia mengajar sihir? Allah lah perintahkan dia mengajar sihir. Cabut, bunuh orang salah. Israel salah. Kenapa pula tak salah ke cabut nyawa orang banyak? Jawab. Jawab. Allah yang perintah suruh cabut nyawa. Tugas dia. Apa tugas Harut dan Marut? Ajar sihir. Ini bukanlah salah ajar sihir. Pasal Allah yang perintahkan dia untuk ajar sihir. Memang dia tugas dua malaikat yang ditugaskan turun ke bumi untuk mengajar sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Memang kerja dia mengajar sihir. Dan dia tak akan mengajar sihir melainkan siapa yang datang belajar sihir kat dia, dia akan kata apa? Innama nahnu fitnatun, kami ini ujian untuk kamu. Fala takfur, jangan kufur sama sekali. Dia ajar sihir, dia bagi peringatan dengan apa yang dia ajar. Dan kenapa dia ajar sihir? Dia ajar sihir, kalau ikut dibahas oleh ulama tafsir, apa ulama saya duk ngaji tu guru dia sebut, Allah Ta'ala perintahkan Harut dan Marut ni mengajar sihir supaya manusia boleh kenal mana yang mukjizat, mana sihir. Mukjizat tak boleh dipelajari. Mukjizat ni semata-mata anugerah ilahi. Sihir, sambung. Sihir, siapa belajar dia boleh buat.
Jadi ilmu-ilmu pelik-pelik yang luar biasa tu, boleh potong kepala, tetak badan, keluar badan tak luka. Oh. Boleh jampi-jampi. Ni Iqbal, pusing kepala kau. Siap. Pusing. Lihat. Ya. Mana? Siapa belajar boleh buat? Saya cerita itu saya tak pandai lah kan. Siapa belajar boleh buat? Tambah pula apa bahasa kita lah ni, ilmu santau-santau tu, santau angin ke, santau api ke, tak kira macam-macam nama santau. Jagalah ada sihir tu. Dobit sihir tu apa? Boleh belajar. Dan kalau mujizat dia tak boleh belajar. Okey, nak sebut kerja Harut dan Marut ni mengajar sihir supaya boleh kita kenal pasti mana mujizat, mana sihir. Mujizat tak boleh belajar. Sihir boleh belajar tu dengan mana dia ada ilmu yang boleh berlaku transaksi belajar, ada rukun dan syarat dia, siapa buat dapat, siapa tunai dengan syarat dia dapat. Tu yang cerita Piramli, cerita orang minyak tu lah kan. Macam mana nak jadi setan lebih lagi, kau buat syarat ni. Macam mana nak jadi setan besar lagi, kau buat syarat macam ni. Macam mana nak jadi hebat lagi, kau kena buat jahat macam ni. Itu disebut buat jahat. Macam mana pun nak sebut sihir tu lah, sihir. Jadi Harut dan Marut ajar sihir, Allah yang perintahkan dia untuk ajar sihir. Siap. Betul. Kalau sikit ke hukum mereka, kita boleh tak belajar ilmu sihir? Haram, mutlak. Orang yang boleh belajar ilmu sihir ni siapa? Kalau sebut dalam mereka, yang boleh belajar ilmu sihir ni qadi, hakim mahkamah. Dia boleh pergi belajar sihir. Buat apa belajar sihir? Dia tak boleh belajar sihir untuk dia nak sihir orang. Dia belajar sihir untuk dia nak kenal pasti kalau ada kes-kes pembunuhan menggunakan sihir, contoh, ataupun pembunuhan, perceraian, apa-apa, nak sabitkan kesalahan, orang ni lah yang mensihirkan orang ni. Macam mana nak kenal? Mesti dia tahu ilmu sihir. Dan dia kena pakar dalam bab mengenal pasti siapa sihir siapa, sihir apa yang dia pakai, apa cara sihir dia. Dia boleh kenal. Baru boleh orang ni ditangkap dan didakwa. Kalau katalah dia bunuh dengan menggunakan ilmu sihir, orang yang bunuh tu dengan menggunakan ilmu sihir tu, dia boleh dihukum bunuh. Tapi agak-agak kalau hakim tu belajar sihir, agak-agak dia jadi takwa ke jadi barwa? Sikit ayat-ayat saya macam tu lah kan. Agak macam mana? Kalau ulama dulu ya, mereka ni memang Masya Allah, hebat sangat kan. Itu yang ada bahas ilmunya tu. Zaman lah ni tak payah kata ilmu sihir, ngapai Quran pun jadi barwa. Sorry sikit, kalau ngapai Quran jadi barwa, tak boleh baca Quran, barwa. Macam tu lagi barwa. Nak sebut ngaji agama pun boleh jadi barwa lagi, jadi menteri agama pun jadi barwa lagi. Pergi ayat-ayat tu kan. Jadi mufti pun jadi barwa lagi, tambah jadi Perdana Menteri. Ayat tu kan. Tak kira lah nak sebut apa. Kalau bab agama pun boleh jadi barwa, kalau jadi bab dunia tak jadi barwa. Jadi dia punya keyword dia nak selamat apa? Iman. Satu, qadi hakim yang boleh belajar sihir ni, qadi yang beriman lah. Kalau qadi yang ni, sagi dia yang sihir orang. Okey, siap. Kat kita zaman lah ni, tak salah pergi gaduh pergi belajar sihir. Tak usah lah. Kan? Sikit kalau saya nak syarah sihir tu, saya sebut pilih sikit kan, apa dia. Jadi Harut ni tugas dia mengajar sihir.
Dan dia nak mengajar sihir pun dia tak mengajar semutlaknya, bahkan setiap siapa nak diajar dia bagi peringatan dah. Ni salah, ni salah, ni salah, ni salah, ni salah. Antara hikmah dia kalau atas bahasa ulama kenapa orang Taala jadikan Harut dan Marut ni mengajar sihir, supaya kita boleh kenal pasti kalau ada orang tunjuk benda-benda yang pelik, yang luar biasa, yang tak pernah kita lihat, kita boleh kenal pasti, yang dia tahu yang ni sihir, yang ni mukjizat, ni karamat, ni ma'unah, ni irhas. Maksudnya apa? Dobit dia tahu mana? Sihir boleh belajar. Walaupun kita tengok pelik dan menakjubkan, kaedah dia apa? Iza zahara sabab batala al-ajab. Bahasa dia. Benda tu. Kalau kita tahu sebab-sebab dia, tahu ilmu dia, macam mana nak buat tu, tak pelik. Tak pelik. Satu orang buat silap mata, boleh buat sihir macam-macam kan. Kalau kita tahu tu sihir, tambah pula kita pula macam hakim tadi, kita tahu selok-belok sihir tu, kita tak pelik sikit pun. Siapa? Siapa belajar dapat? Dia serupa macam sabab-musabab juga. Wayar pasang betul, lampu menyala. Silap pasang, boom. Silap pasang macam ni, silap pasang macam ni. Kalau pasang betul jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sama juga dalam bab sihir. Kau buat macam ni, macam ni, macam ni, jadi sihir kau. Kau buat macam ni, jahat macam ni, macam ni, jadi cukup, jadi sihir kau. Allah SWT. Berdengung lagi kan. Sallallahu. Sallallahu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kau buat macam ni, macam ni, macam ni, jadi macam ni. Satu kebanyakan jenis belajar-belajar amal-amal macam ni, benda-benda macam ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni, macam ni, jadi benda pelik-pelik macam ni, jaga sikit lah. Kalau ada kat kita pun ada amal macam ni, macam ni, macam ni, bukan nak dapat benda pelik. Saya syarah tentu sikit tu. Jaga sikit. Hatta kalau kita berzikir sekalipun, pasal apa nak berzikir ni? Supaya boleh dapat khadam. Out. Saya ngaji Tok Guru sebut, dia kata yang tu nau' minas sihir. Cuma dia bukan sihir yang sihir, dia jin. Jin. Orang Melayu kita banyak. Belah Arab saya tak tahu. Saya tak pernah lah juga campur-campur puak-puak Arab ni, tapi tak ada bersahabat lama dengan dia. Tak tahu kita alam mereka macam mana kan. Tapi kalau tengok alam Melayu ni, kalau bersahabat dengan jin ni, bersahabat dengan jin untuk ilmu perubatan, satu. Bersahabat dengan jin untuk ilmu mempertahankan diri, dua. Ini paling masyhur lah. Bersahabat dengan jin untuk dapat khadam, khidmat. Kalau kita ada tanah 5 ekar ni, kalau ada hutan lah, nak pergi cerah macam mana? Semalam je dia buat cerah, macam peho. Tengoklah jin apa dia bila. Kalau jin April besar-besar 7 ekar tu, macam 7 biji dia uzur tolak. Sejak kan. Kalau kita menebang, dia buat kerja malam lah tu. Tengok dia terbang. Bukan dia terbang, orang lain terbang. Kuat ke dekat kan? Dengan izin Allah. Oh, sedap punya. Tapi kalau kita tahu, kita faham, kita kata apa? Ada benda tak kena ni. Ada benda tak kena. Tengok tak ada kerja apa pun, duit banyak. Oh, keluar duit 100. Rupanya ada toyol. Oh. Kalau orang dulu masyhur cerita-cerita macam tu. Lah ni tak tahulah. Toyol pun tak apa nak dengar lah. Lah ni tak payah jadi toyol, jadi dajal. Toyol ni curi-curi duit, ni jadi dajal terus. Semayang, indak, mengaji, indak. Bengong nak mampus. Apa pun tak kerti. Apa cerita kau tu? Nak cerita tentang sesat tak betul tu lah. Jadi asal sebut sihir. Jadi sihir ni kalau banyak dalam masyarakat Melayu, jenis-jenis apa? Belajar nak dapat luar biasa ilmu berpertahan diri. Lepas tu pertahan diri termasuklah nak kebal, nak sakti, parang terbang. Khas untuk tu lah. Bukan kaedah kita. Kalau andai kata ada, buatlah madrasah ajar parang terbang. Saya ngaji Tok Guru ajar gitu lah kan. Kalau andai kata
amalan sihir ataupun bersahabat dengan jin ke, ilmu pertahan diri yang pelik-pelik tu. Ilmu pertahan diri pelik-pelik ni, takat belajar macam taekwondo, judo, silat-silat yang memang latihan jasmani lah kan, lompat. Belajar apa yang patung kayu tu kan, yang ada tangan panjang-panjang. Ni apa tu? Apa nama tu? Wuchu, apa? Wonchu. Winchu, Winchu. Siapa nama pelakon tu? Ip Man. Boleh main dengan kayu. Saya belajar je. Try tengok. Kan? Lama tak buat kerja ni. Kan? Apa cerita ni? Takat tu tak apa. Tapi ni wah, main jurus macam tu. Ni hentak punya. Wow, hebat. Kalau tak nak makan nasi, minta maaf saya tak boleh makan. Tu jurus tu tak apa. Tu jurus tu. Kami ada juga jurus-jurus tu. Tak faham saya cakap apa. Silalah makan. Tak apa, saya dah kenyang. Jurus ni, tak mau makan nasi. Tak faham. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Ni jurus ni. Tengok je. Pecah lampu. Tengok je, boleh pecah lampu. Pecah lampu. Jangan. Ramai orang nak belajar macam ni. Dalam internet pun ada dah ni. Tu. Nak belajar macam mana? Kaku dan terbakar. Boleh amal. Yang tu kena bayar pengeras RM5,000. Yang ni kaku apa, saya tak ingat, tak hafal lah. Apa? Dia ada jurus. Memang ada. Tak percaya try lah. Dia buka YouTube pun boleh tengok macam mana jurus pelik-pelik. Walaupun ada yang antaranya bacaan dia, bacaan zikir-zikir belaka. Kalau saya ngaji pasal Tok Guru ajar itu, dia kata, kalaulah semua tu betul, memang itulah ajaran dalam ajaran Islam, orang yang paling pakar sekali ilmu macam tu siapa agak? Alim ulama' dan Tok Guru. Tapi tengok kebanyakan hak tu, semua yang tak semayang. Semua yang hak merapu, semua duk merempet, semua tak mengaji. Tapi zikir kuat. Zikir untuk apa? Jawab. Zikir untuk hebat dalam mempertahankan diri. Itu je. Sampai boleh masuk dalam kubur, korek, tanam, kambus, 7 hari duduk dalam tu. Lepas 7 hari, korek pula. Tengok, hidup, segar. Duduk macam ni. Kalau baring, ada yang duduk tu, dia bagi duduk. Kan? Duduk zikir. Allah. 7 hari, kambus. 8 kaki bawah tanah. Hebat. Sihir. Jin. Sihir. Pasal apa? Dia menyalahi adat. Menyalahi peraturan apa yang ada. Menyalahi adat pula, siapa tahu sebab? Itu yang iza zahara sabab batala al-ajab. Bila kita kenal apa dia, benda-benda yang dia buat tu menyebabkan jadi gitu, tak boleh. Kalau aku pun belajar, aku boleh buat lebih daripada dia. Satu tutup bomo ni, dia nak lawan dengan lau, macam mana? Dia kenal lu. Ni, kalau kata dia kena sampuk jin ke apa-apa ke, dia tengok lu. Yang ni aku boleh makan cekak. Jin aku macam mana? Sihir aku macam mana? Kalau ni, minta maaf. Kalau dia bodoh, dia sebut macam tu lah. Tak, kita cuba ikhtiar dulu. Dengan izin Allah nanti, boleh berjaya. InsyaAllah. Nampak tauhid bagus ya. Padahal ni tempat-tempat yang penipuan syaitan pun bab ni cukup banyak. Panjang tu kalau saya cerita tu. Hati-hati lah dengan ilmu-ilmu pertahan diri, ilmu-ilmu perubatan, ilmu-ilmu apa saya sebut ni, pertahan diri paling banyak, ilmu perubatan, ilmu kecantikan, ada tak kan? Pasang apa orang panggil? Susuk-susuk ni. Jagalah. Jagalah. Baik.
Kebanyakannya ada ilmu sihir situ. Kalau tak sihir pun jin. Bak khadam tadi. Bak khadam apa tu. Yang kalau katalah ilmu-ilmu yang dia orang ajar tu betul, buat apa? Buat sembunyi-sembunyi. Buat madrasah. Macam cerita Harry Potter tu. Harry Potter tu. Ada sekolah apa? Sekolah sihir. Pandai. Kau nak sihir siapa? Boleh bawa penyapu tu terbang. Saya kecil-kecil dulu tengok cerita tu, cerita sihir-sihir ni. Berangan juga kan. Pegang penyapu tu, kan penyapu macam duk sapu sampah tu, kan penyapu Roman tu. Oh, buah celah kangkang tu. Oh. Pasal apa? Pengaruh tengok filem-filem orang putih. Kena orang putih. Sihir. Antara sihir sampai lah ni cerita Harry Potter tu lah. Harry Potter tu sekolah sihir kan. Abrakadabra. Buat macam sekolah Harry Potter tu. Boleh faham saya cakap apa? Kenapa nak sorok-sorok pula? Dan bila nak perang, panggil bapak tu je perang. Tak ada pula, sekong tak tak. Tapi kalau menyantau cukup kuat. Tu kata, tak betul apa benda yang kau buat tu. Belajar ilmu silat, jenis silat yang jenis ada batin-batin tu. Kau cuba batin dengan Yahudi dengan Nasrani tu. Mampus Yahudi. Tak apa. Hak pemimpin Malaysia ni, hak mana hak bengong-bengong, bengak-bengak tu, apa dia? Hantau kan je. Pegang tu. Bulai kepala. Ni, cabut kepala dia. Buat dia tengok. Tak ada siapa? Tak ada. Dia tak boleh buat itu. Dia sama-sama jahat. Dia tak berani dia buat jahat tu. Kalau ikut ilmu tu gunalah untuk bunuh orang jahat tu. Tak disyariatkan kita macam tu. Tak ada. Mula tu ada ke jin-jin yang boleh tolong kita kenal mencuri ke barang kita hilang, nak kenal mencuri ni bukan hilang, kalau barang kita kena curi, boleh ke panggil tutup bomo untuk kenal siapa dia mencuri ni? Boleh? Boleh ke? Adalah kadang-kadang dia kata buat main gram, garang kasar 1 kilo, limau nipis, buat apa? Atau pengeras dia buat apa? Nanti kita usaha tengok boleh kenal siapa mencuri. Buat cerita orang cepat belalang tu boleh lah. Tak faham sudah cepat belalang apa dia. Nak cerita apa ni? Mencuri pergi cari Tok Bomo. Lah tu dia cerita lagi gini. Kalau dia tak bagi kat tuan dia nanti, insya-Allah ada peluang lagi dapat. Kalau dia dah serah, tak dapat lah. Tanya-tanya awal-awal lah, jin ambil ni, tak pergi toyol ambil, hantu raya yang ambil. Jumpa hilang duit dia, semua hantu raya, semua jin, semua toyol. Jaga sikit. Apa cerita dalam masyarakat Melayu kita ni, dia memang ada kelompok-kelompok manusia yang memang macam ni, dan pahaman macam ni. Ada setengah manusia dalam kumpulan orang Melayu kita sangat tebal. Kita tak pernah jumpa, alhamdulillah. Wujudlah. Tak pernah jumpa tu maksudnya kita bukan duduk dalam golongan-golongan itu. Saya pernah jumpa geng-geng mempertahan diri ni. Saya pernah mengajar dalam ni di salah seorang yang mengaji. Saya sebut benda bertahan macam ni, pertahankan diri macam ni. Saya kata yang ni sihir. Tak sihir pun jin. Lepas ngajar dia memang mengadap saya. Ustaz, mana Ustaz tahu jin? Saya buat baca amal ni semua doa. Semua baca ayat Quran. Gini. Saya tanya mudah. Mau semayang? Semayang Ustaz? Bila kamu semayang? Melengung kat dia, saya jawab tu. Agak dia jawab apa? Macam mana dia semayang? Bila agak-agak dia semayang? Bila dia nak dapat amalan macam tu, nak bagi jadi amal dia tu, bagi dia boleh dapat benda yang pelik tu, dia dapat tu, syarat dia apa? Semayang kena jaga, tak boleh lalu orang menyindah. Tu antara pantang larang dia kan. Adalah pantang larang ni macam-macam. Ni. Lepas tu kena amal zikir macam ni. Ini. Sembahyang tahajud tak boleh tinggal. Jadi tak tinggal sembahyang tahajud siapa? Supaya dia punya amalan tu boleh jadi. Kalau tidak, tak jadi. Kau langgar je pantang ni, kau tinggal je sembahyang, tak jadi amalan kau. Jadi di sembahyang bukan kerana aqimis salata li zikri. Bukan kerana Allah ni sembahyang. Bukan kerana tauhid, taklah. Bukan kerana arif, taklah.
Dia semayang pasal apa? Pasal nak dapat amalan tu. Nak dapat benda pelik. Kalau zikir pun, kebal lah apa. Pasal apa? Pasal apa dia zikir? Nak kebal. Nak kebal tu. Kena tipu dengan setan. Kalau orang ulama-ulama dulu, mereka memang ahli zikir. Kalau dapat pertolongan pun, bukan matlamat dia nak kebal. Allah bagi kebal ada. Nabi Ibrahim bayar bakar api tak hangus. Bulu roma pun tak terbakar. Api punya besar. Bulu roma pun tak terusik. Bayang tak? Betul apa? Ilmu kebal apa dia belajar? Orang kita je tu lah. Kata dia amal ayat ni. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tukar sikit. Ya naru kuni bardan wa salaman. Tak bisa dengar kot dia orang ni. Betul-betul ni. Tukar sikit. Alayya. Ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Wahai api, jadilah sejuk dan selamat ke atas aku. Tentu pun dah salah. Pasal apa? Kau tukar ayat Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kau tukar ayat Quran jadi alayya. Tukar ayat Quran kafir lah. Situ tak sedar dah. Antara syarat-syarat, tu benda tu halus sangat penipuan syaitan. Terpaling daripada jalan sebenar ni memang sangat halus lah. Nafsu, situ. Antara nafsu tu boleh jadi syok, boleh jadi kebal, boleh jadi hebat, boleh jadi jurus boleh jadi. Betul guru kita tak ada lah. Saya mengaji yang jumpa tok guru betul-betul ni dalam bab agama, dalam bab akidah ni, tak ada seorang pun macam tu. Bahkan hebat dia macam mana? Hebat dia macam mana? Dia boleh jaga sampai waktu. Dia boleh jaga waktu dia mengajar. Dia boleh jaga amalan dia baca Quran. Dia boleh jaga amalan zikir dia. Duit tengok tak ada, tapi kalau dia jamu pelik kita. Masuk madrasah free, pelik kita. Kita pun pelik, duit main mana? Yang bayar yuran ni sat-sat minta bayar yuran. Lagi uniform, yuran. Mula yuran RM50, lepas tu RM100, lepas tu hak ni pula uniform, hak ni. Sekolah buruk agak. Yang ni tengok tak ada apa-apa pun, tapi tengok macam mana? Elok je, bagi makan peri, hak ni. Untuk guru saya mengaji lah, tempat tu guru yang kita tengok yang betul-betul jalan Allah Ta'ala ni, memang kita akan tengok pelik dia. Dia pun kata apa? Bukan hak aku, hak Allah. Hak Allah. Dia tak pernah fikir pun, nak fikir benda yang tak patutnya fikir. Skop secara situ. Jadi asal nak bicara sihir tu lah. Sihir tu. Jadi sihir diajar oleh Harut dan Marut ni supaya kita boleh kenal pasti mana yang nama sihir, mana bukan sihir. Bukan sihir tu apa? Mukjizat. Supaya kalau Nabi Rasul kita kenal hak ni betul Nabi Rasul. Jangan. Khasnya kalau belakang nanti apa dia? Sihir ni paling besar. Dajjal lah. Zaman ni ada tak sihir? Ada tak? Ada lah. Vaksin. Racun orang boleh nampak ubat dan penawar. Sepatutnya kena pertikaikan. Dia kata semua berhak mendapat perlindungan diri. Semua lindungilah diri anda dengan vaksin. Yang ramai mati ni, yang mampu yang ramai ni dengan sebab vaksin ni, apa tak tertarik? Hang kata apa? Pula tu paksa pula nak masuk masjid kena 2 dos. Ni kaedah siapa ni? Bukan kaedah Dajjal ke? Saya jangan nak sebut ni nak sebut lah. Kalau kata vaksin bagus, lagi vaksin, orang makin kurang. Ni kes makin banyak ni benda ni. Yang positif yang banyak tu semua yang bekas-bekas kena vaksin. Yang mati pun bukan mati Covid, mati vaksin. Dan bukan kita yang cakap, menteri-menteri pun cakap macam tu. Cuma ada maklumat-maklumat yang dirahsiakan. Seandainya maklumat ini kalau dicerita betul-betul, seorang pun tak mau ambil vaksin. Panjang tu cerita tu. Memang ada kumpulan-kumpulan NGO kita yang lawan bab ni kan. Nak cerita macam tu lah, betul tak betul saja saya sebut sihir tu. Sihir pasal apa? Nak kata sihir tu pasal dia boleh pukau, boleh tipu orang. Ubat yang memang boleh jadi sebab untuk boleh baik, yang ni dia sekat-sekat, dia tak bagi.
Bahkan tak berani cerita. Bahkan dia cerita semua buruk. Benda yang memang buruk ni, dia cerita semua baik. Antara negara paling pelik dalam dunia, Malaysia. Tahu apa dia? Pasal apa? Begitu ramai, berapa juta lah ni yang ada kena suntik-suntik ni, ada 2 dos, 1 dos apa. Nisbah dos tu sampai 23 juta, saya tak ingat angka-angka tu. 23 juta lebih lah dah kena suntik ni. Apa saya nak sebut? Tak ada seorang pun, tak ada rekod dalam KKM, seorang pun dapat kesan negatif daripada vaksin. Luar negara, Amerika ada, Kanada ada, Australia ada, Jepun ada, China ada. Orang yang kesan negatif dari sebab vaksin. Malaysia seorang pun tak ada rekod. Kalau mati dia dengan sebab vaksin, dia tak akan cas vaksin. Dia cas apa? Radang paru-paru. Lagi heart attack. Lagi dengan masalah saraf. Lagi apa? Ini. Tak ada satu pun sebab COVID. Tu Malaysia ni negara paling pelik dalam dunia. Sedangkan negara orang putih dia sebut sakit kepala macam ni. Sedangkan masa yang sama dia kata kalau kena suntik, kalau dalam masa berapa hari ada sakit kepala yang sangat kuat, muntah-muntah, tak ada, hilang deria bau apa, benda tu tak dikeluar dalam rekod. Apa lah ni, mana ada rekod mati sebab vaksin? Tak pernah keluar. Cuba dia senarai tengok, ada berapa orang mati. Dia takkan ada. Pula tu dia dah keluar satu jaminan dia kan. Siapa yang dicocok vaksin, kalau mati dia akan bagi 500,000, setengah juta. Tapi bila nak suntik vaksin, dia suruh sign satu kertas. Apa dia? Segala apa-apa kesan negatif apa-apa, betul kan? Dia kata gitu kan. Ini ni ada. Cik Lola ada sign apa-apa tak? Tak ada bagi surat-surat sign apa. Kalau yang jenis pegawai kerja yang jenis cakap banyak, dia mesti tu sign dulu. Sekiranya jadi apa-apa, yang tu di atas tanggungjawab saya sendiri. Untuk mampus gitu je lah. Saya punya bahasa macam tu Itu isu tu sikit. Nak belajar apa ni? Belajar harut-marut ni. Belajar sihir ni. Nak cerita nak sebut tak ni? Harut-marut belajar sihir. Asal ke sana masuk ambil vaksin sampai sikit, sambil menyambil tu. Dan saya kata apa? Pula tu dia paksa pula orang masjid mesti kena cocok. Apa benda kau ni? Kan? Ni undang-undang apa orang nak buat? Mujur lah pejabat-pejabat agama kita cerdik sikit pak tu. Tak terlajak. Lu tengok, saya tengok masa ni tak terlajak lagi lah. Perak pun alhamdulillah tak terlajak lagi. Kau terlajak esok aku bubuh kepala otak kau. Bengong. Bukan boleh tegur ni sekali masuk pagar jarak. Kena panggil Cakap biasa pun kena panggil. Kena panggil. Tu kata nanti payah sangat jumpa peguam saya. Saya ada peguam juga. Ada geng-geng saya. Ayat dia jumpa peguam saya. Kita mau cakap banyak jumpa peguam saya. Saya cakap apa. Betul ke ustaz kata ada orang ni jumpa peguam saya? Dia orang ada data apa semua. Satu saya berani cakap tu. Kalau tak ada nak berani, diam aja. Berani nak cakap apa yang kita memang boleh, memang kena cakap. Benda tu dia orang rahsiakan. Ya Allah. Ayat sedap je dalam parlimen sebut ada apa? Hukum vaksin adalah kita tidak memaksa, tapi paksa. Apa punya peluh otak ni? Kita taklah nak suruh tukar kerajaan. Yang tak elok tu tak elok lah. Tukar kerajaan esok jadi macam jatuh kerajaan ni, jatuh naik macam PH tu lagi pening. PH ni tahu PH? Parti hancin tu lah itu tu kan. Jawi tak suka. Parti Komunis pun jadi pejuang kemerdekaan. Pening kita. Pening sungguh tu. Hak tu 22 bulan kan pemerintah. Cukup memeningkan. Tiap-tiap minggu ada kes. Pelik-pelik. Hak ni pelik. Lepas ni apa pula dah keluar ni isu ni. Yang ni dah mujurlah dapat kerjaan ni walaupun taklah maksum. Memanglah bukan maksum pun kan. Tapi janganlah dasar bengong untuk kau pergi buat. Satu, carilah orang agama yang kerti agama duduk sebelah. Jangan orang yang wahabi je. Kau lantik jadi sebagai orang duduk sebelah kau untuk jadi penasihat kau. Saya. Wahabi mana ni?
Ada tak on switch apa? Bateri habis apa? Bunyi tek tu. Apa cerita? Baik. Jadi tak cerita yang mengarut ni, dalam cerita Harut dan Marut ni tahu mana? Tang dia ajar sihir, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah kedua-duanya Harut dan Marut ni mengajar sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Memang dia ajar sihir. Yang ni pun saya pernah kelahi dengan orang. Bila saya kata Harut dan Marut ni mengajar sihir, kata Ustaz ajar merepek kan. Mana ada Harut dan Marut mengajar sihir? Dia bukan mengajar sihir dia ajar hak molek lah. Takkan mengajar sihir salah. Tak tahulah dia orang pergi mengaji kat mana tu, tak tahulah. Dia lain kepala saya dengar. Waktu saya kata, tak apalah, tunjuk kitab kat saya. Oh, dia bawa kitab tafsir tu. Tidaklah. Tapi itulah, dia baca Quran, dia tak faham. Baca terjemah macam faham. Dia baca ayat Quran tu, tapi dia faham Nabi Harut dan Marut ni tak mengajar sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah mengajar sihir kedua-duanya kepada seorang pun. Tu tak mengajar sihir, dia tak baca sampai habis tu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun wala takfur. Dia tak mengajar sihir, melainkan sebelum dia nak mengajar, dia sebut jangan kufur. Itu perkataan pendek dalam Quran lah. Maksudnya ngajar ke tak ngajar? Ngajar lah. Cuma dia tak ngajar mutlak pergi terus ngajar tak. Siapa nak belajar boleh dengan syarat mendengar elok. Jangan kufur belajar ni. Ilmu ni untuk pengetahuan je, bukan untuk amal. Tapi manusia ni agak-agak kalau dapat ilmu-ilmu macam tu, dia amal tak? Mula-mula tak apalah, simpan. Bila ada terdesak, dia pakai tak ilmu sihir tu. Tu bahaya. Satu, pengetahuan buat maksiat ni, dia bahaya. Satu, tak boleh nak dapatkan ni melainkan orang beriman. Tu yang orang yang boleh belajar sihir ni, antara memang sebut dalam kitab qadi, hakim. Itu pun untuk dia nak bagi hukum. Kalau tak ada kes-kes dalam bab sihir, ataupun tak ada apa-apa enactment dalam pemerintah yang boleh didakwa di atas kes sihir, tak perlu dia belajar. Tak perlu dia belajar. Dia boleh belajar sihir, baik belajar syariat, baik belajar Quran, baik belajar tauhid. Dia boleh nak belajar sihir, tauhid pun tak belajar, pergi belajar sihir, bodoh bengap. Ya. Baik, jadi yang masalahnya cerita karut dia apa? Zina. Itu lawak lagi. Nak berzina ke mana? Tak ada apa nak berzina ke mana? Cukup pun saya sebut itu kan. Padahlah. Dia berzina dengan perempuan, maka diazab keduanya hingga hari kiamat. Maka cerita kata Harut dan Marut ni berzina ni, itulah yang bohong dan karut. Cerita oleh orang Yahudi, atau istilahnya dia panggil cerita Israiliyat, cerita Israiliyin, cerita puak-puak Bani Israel, cerita Yahudi. Yang memang orang Yahudi dan Nasrani ni, mereka ni tak ada hormat dengan Nabi Rasul, dengan malaikat, bahkan mereka benci dengan Nabi Rasul dan malaikat. Puak Yahudi dan Nasrani memang itu, dia tak suka Islam, tak suka Nabi, tak suka Rasul, malaikat pun dia benci. Malaikat yang paling tidak suka malaikat apa? Malaikat Jibril. Siapa? Dia turun dengan wahyu. Dia orang tak suka sampai tahap tu lah. Jadi nak sebut tak mana ni, cerita-cerita Israiliyat ni banyak cerita-cerita dongeng. Antara cerita dongeng ni kita ni ini cerita dongeng ni. Malaikat boleh berzina? Tak, cerita dongeng. Malaikat memang ajar sihir, tapi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tak ada tahap istilah sampai dia berzina, tak ada. Baik. Selesai. Itu adalah masyhur, cerita yang paling masyhur yang disebut oleh ulama, cerita berkenaan Harut dan Marut. Siap. Dia kata dan sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Dan memang bukan pasal malaikat bukan ada lelaki perempuan, mustahil untuk boleh berlaku zina pada mereka. Siap. Jadi berlaku zina tu ada yang kata macam mana? Dia kata malaikat ni jantan, lepas tu ada orang perempuan mai, adalah dia pun jatuh hati dengan Harut dan Marut ni, lepas tu sampai berlaku zina antara Harut dan Marut ni dengan perempuan tersebut.
Tak payah cerita karut tu, saya tak cerita panjang, cukup. Selalunya cerita-cerita ni apa? Kalau baca buku cuma macam-macam cerita. Mesti yang baca buku bahaya situ lah. Kalau tak tahu kayu ukur, tak pernah belajar prinsip asas dalam bab akidah ni, terjun pergi baca buku, alam membaca, baca pula tak kena gaya, buku yang tak betul, buku yang sesat, jadi sesat. Jaga. Bab baca ni jaga sikit. Jaga sikit. Sama ada baik baca buku, zaman ni duk baca internet, duk baca WhatsApp, jaga. Itu bahaya kalau tak mengaji ni. Dia ada incoming information, benda-benda yang tak disangka, benda ni kita ingat betul, rupanya tak betul. Tambah musim-musim WhatsApp apa ni, dia ada maklumat yang palsu tak palsu. Tu pun kena semak juga. Panjang lah nak cerita bab-bab maklumat tu kan. Tapi bab kita bercara ni, ni lah Harut-marut ni. Siap. Dan kata setengah ulama, Harut dan Marut tu manusia. Ni kata setengah ulama, maksudnya ulama mana ni? Ulama tafsir. Ada juga yang kata Harut dan Marut ni manusia. Maka apa itu? Sedangkan dalam Quran kata malaikat macam mana? Dinamakan malaikat kerana solehnya. Ada pendapat punya kata macam tu, tapi yang tu qaul dhaif. Pasal dia kata setengah ulama, sebagai ulama. Pendapat yang kuat jumhur ulama sebut Harut dan Marut adalah malaikat. Quran kata macam mana? Wa ma unzila 'alal malakain. Malakain. Apa makna malakain? Dua malaikat. Kalau ada kiraat baca wa ma unzila 'alal malikain. Malik. Mana pun Malik? Dua orang raja. Panjang tu kalau saya cerita satu-satu kan, cukup dengan gitulah. Pendapat jumhur sebut memang Harut dan Marut ni malaikat, dan memang dia ngajar zina, astagfirullah, memang dia ngajar sihir, mustahil loh ada kes sampai berlaku zina. Cukup cerita tu. Kalau ada, ni cerita Israeliat, bukan daripada cerita ulama-ulama, bukan daripada tafsir yang muktabar yang disebut oleh para ulama. Pasal apa kita duk belajar ni bab malaikat? Malaikat maksum la ya'sun Allah ma amarahum. Apatah lagi atas masalah tak derhaka tu sama sekali, atau bahkan menyanggah sama sekali keadaan mereka sebagai malaikat yang tak ada laki dan perempuan, tak ada syahwat. Habis-habis tengok ada cerita dia berzina. Tak. Ada juga version satu lagi cerita, dia kata memang Harut dan Marut ni malaikat, tapi diberi oleh Allah Ta'ala pasal dia menyerupa sebagai manusia dan diberikan perasaan macam manusia sebagai fitnah, ujian pada mereka. Yang tu pun ada version cerita macam tu. Yang tu ada juga sebagai ulama tafsir kita yang kata macam tu. Jadi memang dia malaikat, tapi bila dia menyerupa jadi manusia, Allah Ta'ala campakkan perasaan pada manusia. Andai kata mereka ni walaupun malaikat, tapi jika diberi kelebihan boleh mengajar sihir macam ni, kebarangkalian khianat tu adalah besar. Jadi walaupun malaikat, bila menyerupa manusia, tambah diberi perasaan manusia, kebarangkalian untuk dikhianat tu besar. Tu terus malaikat yang diberikan perasaan macam manusia, sampai ada keinginan untuk berzina. Kalau manusia betul-betul agak-agak macam mana? Ada juga yang tengok sebagian daripada ulama tafsir kita yang kata macam tu. Tapi kalau ikut yang selalu jumhur atas yang Zohir yang sedia dipakai, yang masyhur ulama kita sebut Harut Marut malaikat, mustahil berlaku sampai tahap zina. Maksudnya apa? Menyanggah daripada prinsip mereka bukan ada laki perempuan dan bersyahwat. Siap. Satu antara kisah apa yang ada, masih nak sebut tentang malaikat ni. Malaikat tak makan tak minum. Okay. Antara kejadian malaikat datang pergi ziarah ni, malaikat Jibril, saya tengok Mikail, Israel kot, tiga orang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Buat apa? Dia datang tu pasal nak menyinggah sebelum pergi pada kampung Nabi Lut, untuk musnahkan puak Nabi Lut yang buat pekerjaan luar tabi'i tu. Bila datang rumah Nabi Ibrahim ni
orang yang sangat memuliakan tetamu, dia buat apa? Dia perintah, dia suruh isteri dia sembelih anak lembu untuk jamu tetamu ni. Bila jamu-jamu makan macam mana? La tasilu ilaihim, la tasilu ilaihi fa'aujasa nakirahum fa'aujasa minhum khifah, ya nah? Faja'a bi ijlin hanis, datangkan dengan apa, bila tetamu datang sembang apa, isteri dia sembelih anak lembu kecil, anak lembu kecil lah, sembelih, isteri dia yang proses masak. Bila jamu makan, tengok tak makan pun, panggang lembu panggang tu. Nanti kita buat lembu panggang ni insyaAllah. Apa nak cerita insyaAllah. Lembu panggang, tangan dia tak sentuh, tak pergi tekah pun, tapi ambil jamah makan. Fa'aujaza minhum khifah. Nabi Ibrahim pun rasa takut. Pasal apa? Ni siapa ni? Pasal dia menyerupa jadi manusia, tak perkenalkan diri pula kata malaikat. Bila dah jamu tak makan, baru dia beritahu, la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Oh, baru tahu. Rupanya yang ni malaikat. Tak heranlah malaikat tak makan. Nak cerita tentang tak makan tu. Tapi kalau dia menjumpa diri jadi manusia, tengok sedap jengoknya. Ini malaikat kepala otak kau. Sikit. Saya nak cerita tentang tu lah. Malaikat mesti faham, malaikat adalah dasar malaikat. Takkan berlaku benda-benda yang menyalahi sifat-sifat malaikat. Khasnya kita sebut ni, tak masalah, boleh sampai ada syahwat, apatah lagi buat perbuatan terlarang tu. Dan itu yang saya sebut tadi, kalau masalah sihir, yang tu Allah yang tugaskan dia, antara tugasan dia mengajar sihir. Dia yang diperintahkan untuk mengajar sihir, dia ajarlah sihir. Dan dia tak mengajar sihir, melainkan dia kata kami ni ujian. Dan hikmah dia supaya boleh kenal mana sihir dengan mukjizat. Siap. Satu zaman lah ni sebab apa yang Allah Ta'ala turun dengan Harut dan Marut tu, tok guru kita duk ajar apa satu-satu, kita nak kenal ilmu pertahan diri, ilmu perubatan, ilmu apa, ilmu kecantikan, nak tengok ada sihir tak sihir tu satu lah. Ada tak amalan-amalan tertentu untuk buat macam ni. Walaupun nampak rupa kebajikan, walaupun nampak rupa sembahyang hajat, walaupun nampak rupa zikir, tapi dia saja semata-mata nakkan benda pelik tu. Jaga. Ada istilahnya benda batil yang disalutkan dengan benda hak. Benda batil yang disalutkan dengan benda hak kat situ. Sedangkan Quran kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan apa dalam masa dia buat baik dia buat benda batil. Jaga. Nampak buat benda baik tapi dalam situ ada kebatilan. Kalau tak apa nak ubat orang dengan baca ayat Quran, selawat atas Nabi, ambil berkat macam ni, macam mana tok guru kita dia buat, ada masalah. Kalau arwah batin dulu, saya ingat tok guru kan, saya sebut guru-guru yang saya mengaji, apa perbuatan mereka. Dia kalau katalah kat pondok ada gangguan, kami kat pondok sana Berkelah Hulu tu memang setiap tahun ada je hari, dia ada musim dia, kena gangguan. Biasanya awal tahun lah, kan? Ada je gangguan, sakit. Jenuh berubat je. Saya pun dulu terlibat juga dalam bab tu. Kadang payah jumpa tok guru, kita report je kat dia. Dia kata, ada nombor telefon tak? Kita telefon ke mak dia, mak kelek. Mak kelek. Dah jenuh kat kami bercampi. Dah bila bercampi pun, dah perempuan, orang lelaki bercampi macam mana? Walaupun tutup aurat pakai tudung macam mana? Dah tu saya tinggal langsung lapangan tu. Saya belajar juga ilmu-ilmu ruqyah tu. Tapi tak ada belajar Darul Syifa punya. Tapi belajar lah. Memang ada guru yang ajar apa kan. Kena macam ni, ajar macam ni. Tak apa kita baca ayat Quran macam ni. Oh, satgi dia menjerit. Adalah kedah-kedah dia ajar. Tapi bila melibatkan pesakit tu, perempuan tak boleh. Susah nak jaga. Orang lain saya tak tahu lah kan. Dia kata kot, dia kata ustaz ni boya kan. Pasal lah memang aku boya pun. Tapi susah nak jaga syariat.
Kita nak istilahnya ikhlas diri, buat berubat tu lillahi ta'ala tu susah. Pasal apa? Pandangan pun kacau, walaupun berlapik, pegang saat dia meronta, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Pakailah sarung tangan pun tak boleh. Orang boleh, silakan, saya tak boleh, saya tak boleh. Ada orang yang dia tak ada ganggu pun, pegang ni macam pegang kayu je kan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dia jerit, biarkan dia jerit, baca lagi. Innahu la macam-macam tak ingat. Dulu memang duduk di mulut ayat-ayat ruqyah kan. Apa cerita ni? Cerita itulah nak sebut prinsip malaikat tu. Ke sana sikit. Nisbah berubat tu. Kalau takat baca doa, ambil air tawar, macam tu tak ada masalahnya tu. Kalau ada masalah pun Wahabi dia pula kata ni pedagang gaya Quran kata dia. Pula tu Wahabi tu sekok lagi. Tu satu passion lagi tu. Dan jin pun elok, jin pun tak berani dengan dia orang. Bukan tak berani kata dia. Ni bapak aku dah kata. Baik. Bermula malaikat itu amat banyak. Sambung itu. InsyaAllah. Ada soalan? Jadi kita cerita pagi ni cerita khas Harut Marut saja. Tentu Harut Marut ni dia dalam senarai malaikat, tapi malaikat khas untuk ajar sihir tak dalam senarai 10. Tapi nisbah cerita kena bagi betul. Jangan salah faham cerita Harut dan Marut. Okey. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.